أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surah 64, petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa farduhu ayil ghusli syai'ani ahaduhuma niyatu raf'il janabati lil junubi awil haidi lin nifasi ay raf'i hukmihi. Terjemahan dia, fardu mandi ada dua. Fardu mandi ada dua. Dua fardu mandi ataupun kita sebut sebagai rukun mandi wajib. Di fardu mandi, rukun mandi wajib ada dua. Yang mana rukun mandi wajib ini ada dua, sama juga dengan mandi sunat, samalah. Rukun mandi sunat pun ada dua. Yang pertama daripada dua fardu mandi, rukun mandi, niat menyingkirkan kejunuban. Niat menyingkirkan kejunuban bagi orang yang junub atau haid, bagi orang yang mandi sebab haid. Maksudnya ialah hukum junub dan hukum haid. Niyatu raf'il janabati, niat mengangkat janabah. Saja aku mandi kerana mengangkat janabah. Niat seumpama ni bagi orang yang berjunub. Awil haidi ay niyatu raf'il haidi, niat saja aku mandi wajib kerana mengangkat hadas haid bagi orang yang haid, yakni mengangkat akan hukum janabah dan hukum haid. Dia didatangkan beberapa niat mandi wajib di bawah tu. Tapi niat mandi wajib ni kalau hak mudah kok, saja aku mandi wajib kerana Allah. Tu hak mudah. Saja aku mandi wajib kerana Allah. Ataupun niat di bawah tu, saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah. Saja aku mandi wajib, saja aku mandi kerana mengangkat hadas janabah. Satu. Ataupun saja aku mandi kerana mengangkat haid, hadas haid. Saja aku mandi kerana mengangkat hadas nipah. Jadi banyak jadi pesing ni pula tu. Hak mudahnya, saja aku mandi wajib ataupun saja aku mengangkat hadas besar. Saja aku mandi wajib ataupun saja aku mengangkat hadas besar. Jadi fardu mandi wajib, rukun mandi wajib ni dua.
Ini atas pandangan Imam Nawawi lah. Ini masyhur bagi kita. Atas pandangan Imam Rafi'i, rukun fardu mandi wajib, rukun mandi wajibnya ada 3. Hak ni sebagaimana kalau kitab Jawi contohnya kitab Wisyahul Afrah, itu contoh. Dan kitab Wisyahul Afrah, fardu mandi, rukun mandi wajib ada 3. Jadi kalau sebut 3 tu kita akan jadi ni tak pernah dengar 3. Hak kita dengar semua 2. Fardu mandi, rukun mandi wajib, niat dan meratakan air. Tapi dalam kitab Wisyahul Afrah pandangan Imam Rafi'i, rukun fardu mandi wajib ataupun rukun mandi wajib ada 3. Rukun mandi wajib ada 3. Yang mana ditambahkan dengan satu lagi rukunnya adalah menghilangkan najis sebelum daripada mandi wajib. Menghilangkan najis dahulu daripada mandi wajib. Sebab pandangan Imam Rafi'inya, tapi ini agak sulit sikitlah kita nak memahami. Agak sulit sedikit kita nak memahami, yang mana kalaulah di kita tu ada najis, kalaulah di kita tu ada najis, dengan sekali air, dengan sekali air. Tapi kita ni mandi wajib berkali-kali air. Dengan sekali air, selepas daripada niat mandi wajib, dengan sekali air itu terangkat ada besar dan suci tak najis di anggota tubuh kita, yang kebetulan di anggota tubuh kita ada najis. Sekarang di tubuh kita ada najis. Najis ni dengan sekali lalu air sudah beres. Contoh najis hukmi lah. Dengan sekali lalu air ni selepas niat mandi wajib, dengan sekali lalu air tu sucilah tempat najis tadi, dan automatik tak terangkat hada besar bersekali dengan sekali air. Situ dia khilaf dia. Sebab bagi pandangan Imam Rafi'i, kalau di tubuh kita, sebab tubuh kita ni satu tubuh ni adalah anggota mandi wajib. Jadi kalau di tubuh kita ada najis, lepas daripada kita niat mandi wajib siap dah, kita pun lalu air di tempat yang ada najis. Dengan sekali air tu menghilangkan, menyucikan tempat najis, dan dengan air yang sama terangkat dah ada besar di tempat najis tu. Dia gitu. Faham tak ni? Pandangan Imam Rafi'i hanya sekadar air kali yang pertama menyucikan najis jua, belum lagi terangkat ada besar di tempat najis, kena datangkan air lain pula, air kali yang kedua, untuk mengangkat ada besar di tempat yang ada najis tadi. Dengan sekali air. Dengan sekali air. Yang kita mandi wajib ni dengan berpuluh-puluh kali lalu air, tak ada bicara lah. Ni sebagai contoh. Kita ni sebelum mandi wajib disunatkan. Di hadapan dia akan ceritalah. Sebelum mandi wajib kita disunatkan menghilangkan kotoran dan juga menghilangkan najis. Menghilangkan kotoran dan juga menghilangkan najis. Di muka surat 66 tu. Surat 66. Disunatkan kita menghilangkan kotoran dan juga menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum daripada kita mandi wajib.
Sunat. Pandai ni, sunat. Maknanya kalau kita qada hajah, kita istinja siap-siap dahulu, kemudian barulah kita mandi wajib. Tiba-tiba selepas daripada selesai istinja, dia pun turunlah ke tempat mandi. Daripada tandah tadi, dia turun pada tempat mandi, dia pun tarik air tandah tu dari situ. Tapi dia belum istinja. Kemudian dia pun niat mandi wajib. Lepas niat mandi wajib, dia pun mencangkung atas dua kaki untuk istinja. Tapi disunatkan istinja dahulu. Tapi dia belum istinja. Dia selepas qada hajah, dia turun pada tempat mandi untuk mandi wajib. Lepas dia niat mandi wajib, barulah dia istinja. Barulah dia istinja. Dia istinja, mula-mula istinja, tempat tu tak suci lagi. Sebab mula-mula tu baru nak menghilangkan ain. Baru nak menghilangkan ain. Ain najis tu lah, ain tahik tu. Baru nak menghilangkan ain. Jadi ketika belum suci lagi di kawasan halaqah dubur, dan belum terangkat ada besar lagi di kawasan halaqah dubur, belum lagi, sebab dia ada najis je, ada najis. Akhir sekali, air yang terakhir, yang ke berapa dah okey lah, bukan terakhir pun ni, tapi maknanya air yang menghilangkan sekalian sifat. Air yang terakhir ni menghilangkan sekalian sifat najis lah di halaqah dubur tu. Air yang terakhir, tapi bukan terakhir betul ni. Air ni banyak kali ulang lagi ni lepas daripada tu. Air yang terakhir, air yang mula-mula tu hanya menghilangkan dia punya air najis. Mandi di tempat tu belum lagi hukum suci, dan di tempat tu belum lagi terangkat hadas besar. Belum lagi terangkat hadas besar. Jadi yang terakhir, yang disebut terakhir tadi, hilang sekalian sifat. Suci di halaqah dubur tu, yang hilang sekalian sifat najis yang keluar tadi tu, dengan air yang menghilangkan, menyucikan najis itu, pandangan Imam Nawawi, dengan air tu jugalah yang mengangkat hadas besar di kawasan tu. Gitu je, dengan sekali air. Tapi sekali ni bukan daripada awal, sekali hak terakhir, hak menghilangkan najis tempat tu. Air yang terakhir ni menghilangkan najis di halaqah dubur, air tu jugalah beres terangkat hadas besar di kawasan yang sama. Itu pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Rafi'i dah syarat rukunnya kena hilang najis dulu. Mana air yang terakhir sucilah najis di halaqah dubur, kena lalu air yang lain pula untuk mengangkat hadas besar di tempat yang sama. Sebab itulah pandangan Imam Rafi'i ada rukun mandi wajib satu laginya, menghilangkan najis. Sebab dengan satu air dia hanya menghilangkan najis, tetapi tidak mengangkat hadas besar di tempat yang sama. Dengan sekali air, kalau air itu tak bicara lah tu. Dengan sekali air. Anda ni. Dan kalau ada orang yang ni mandi wajib belum istinja, memang disunatkan menyucikan kotoran dan najis terlebih dahulu, barulah mandi wajib. Tetapi orang yang mandi wajib, di tengah mandi wajib baru istinja, nanti kita akan bicara lagi. Memang ada sebab dia lah, ada sebab dia macam mana. Terkadang kita ni terlupanya macam mana. Kita qada hajah, kita istinja beres, bersih, suci, kita pun turun ke tempat mandi. Ni cerita asing-asing ni. Selesai qada hajah, istinja di tandah, kemudian turun ke tempat mandi.
Faham tak? Tandahnya lain, tempat mandinya lain. Di tandah makruh kita membaca bismillah, di tempat mandi tidak dimakruhkan kita membaca bismillah. Walaupun antara tandah dengan tempat mandi tidak ada dinding sekalipun, tidak ada isu. Tandah adalah kawasan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Di tepi ni bukan tempat untuk qada hajah, maka tidak panggil tandah, dipanggil bilik mandi. Walaupun tak ada dinding antara tandas dengan tempat mandi sekalipun, kena tandah. Tandah ni tempat yang disediakan untuk qada hajah. Al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tak tahu mana tempat yang disediakan untuk qada hajah? Di bawah pahit ujang tu pun tempat yang disediakan untuk qada hajah juga ke? Yang nak hukum tandah semua satu bilik tu. Tak kena tandah apa panggil? Tandah tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tempat dia di situ. Dinding tak dinding itu bukan isu. Itu bukan isu. Tidak syarat tandah tu ada dinding. Nak jadi tandah tak syarat ada dinding. Kita boleh buat tandah di tepi sungai, dalam kebun kita, buat gerai tepi sungai, jadi tandah. Walaupun tak ada dinding pun, sebab tak ada orang di situ. Tapi tandah juga. Tak ada, dia panggil tandah juga. Dinding tak ada. Dinding adalah untuk mengelak orang melihat aurah kita. Itu dinding. Bukan dinding tu menjadi syarat untuk dihukumkan tandah. Dinding bukan menjadi syarat untuk menghukumkan tandah, bukan. Sebab tu dalam kitab menyatakan wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Dinding tak ada, tiang tak ada, atap tak ada isu. Tapi tempat yang disediakan untuk qada hajah dipanggil tandas. Jadi lepas selesai di istinja di tandas, dia pun turun ke tempat mandi. Dia pun mandi wajib. Terkadang di tempat yang diistinja tadi tu dia sudah lupa. Tadi kamu baru istinja, kamu belum lagi mandi wajib. Jadi sebagaimana istinja di kawasan yang terbuka di halaqah dubur wajib disucikan, begitu juga di tempat yang terbuka di halaqah dubur, jikalau mencangkung atas dua kaki adalah anggota zahir badan yang wajib diratakan air juga. Tiba-tiba kamu mandi di bawah payung ujang, tak mencangkung atas dua kaki. Sebab apa? Sebab lupa. Kerana di tempat tu sudah bersih, sudah suci. Bersih suci itu bab istinja, itu bab najis. Betul lah. Ketika kamu istinja tadi, kamu mencangkung atas dua kaki di halaqah dubur, kawasan yang terbuka pada masa mencangkung atas dua kaki, yang dihukumkan anggota zahir badan, betul suci dah tempat tu selepas istinja. Baru bab istinja. Sekarang ni bab mandi wajib pula. Di tempat yang sama wajib kena rata air. Tapi lupa dah, tak mencangkung dah atas dua kaki. Maka tidak meratai sekalian anggota zahir badan, hak rukun mandi wajib yang kedua dalam kitab Fathul Mu'in kita ni. Boleh berlaku seumpama tu. Sebab dia merasakan bahawa tempat tu beres. Beres apa? Beres istinja, bukan beres mandi wajib. Tanda ni? Betul lah, beres. Beres istinja, beres. Tapi mandi wajib? Belum. Faham tak ni? Lepas tu ada orang dia mandi wajib, tengah mandi wajib baru dia istinja. Dia kira apa? Sekali dia ada sekali. Apa sekali? Istinja dan meratakan air untuk mengangkat hadas besar di kawasan yang sama yang disucikan pada masa istinja. Itu alasan dia. Tapi memang disunatkan sucikan najis sebelum istinja. Memang disunat sucikan najis sebelum mandi wajib. Memang disunatkan istinja siap-siap, barulah mandi wajib kemudian. Memang disunatkan seumpama tu. Tapi tadilah terkadang ada orang yang terlupa di tempat yang dia sudah sucikan pada masa istinja tadi. Dia rasa macam sudah beres. Beres tak beres? Walau dia lupa itu beres istinja.
Mandi wajib belum lagi. Sebab itulah ada orang dia niat mandi wajib, barulah dia mencangkung atas 2 kaki, dia pun istinja di tempat mandi. Dia pun istinja, bersihlah tempat istinja tu, halaqah dubur. Air yang terakhir yang membersihkan tempat tu, air yang sama, mengangkat hadap besar di tempat yang sama. Pandangan Imam Nawawi, ya. Pandangan Imam Rafi'i, tidak. Air yang terakhir yang menghilangkan, yang menyucikan tempat istinja, tidak, belum lagi mengangkat hadap besar di kawasan sama, kena datangkan air lain pula untuk mengangkat hadap besar di tempat yang suci daripada istinja tadi. Ada. Itu je beza dia lah antara pandangan Imam Nawawi dengan pandangan Imam Rafi'i yang menambah rukun mandi wajib. Satu laginya menghilangkan najis. Jikalau ada najis di anggota badan kita, anggota mandi wajib. Jadi 3 lah. 3 fardu ataupun 3 rukun mandi wajib yang mungkin kita jarang dengar lah. Tetapi pandangan ni Imam Nawawi sendiri pun ada yang yang sama dengan pandangan Imam Rafi'i hak berkaitan dengan najis ni. Sama pun pada zahir je, hakikatnya tak sama. Dia begini, najis yang boleh hilang dengan sekali air, najis boleh hilang sekali air, najis hukmi lah kita kata. Pandangan Imam Nawawi terangkat suci di tempat najis hukmi dan terangkat ada besar di tempat yang sama. Adapun kalau tempat tu tidak suci dengan air yang dilalukan, maka pandangan Imam Nawawi pun tempat tu belum lagi terangkat adab besar. Sebagai contoh yang nyata, kalau di anggota tubuh kita, tak kira kita letak tangan lah, mudah cerita. Jadi di tangan kita ni, kita sentuh najis mughallazah. Kita terpegang najis mughallazah. Faham tak? Di tangan kita terpegang najis mughallazah. Kita mandi bawah pahit ke, mandi sungai ke, mandi sungai lah kalau lebih lama. Sama dengan mandi pahit ujang lah. Pahit ujang tu pun air berulang berpuluh beratus kali lah kalau mandi air pahit ujang. Kalau mandi air sungai gitu juga, berenang, menyelam dalam sungai. Air sungai tu melalui tubuh kita tu berapa puluh ratus kali dah tahu, selama kita berada dalam sungai tu. Sebab air sungai ni air yang mengalir. Macam air pahit ujang tu lah, air mengalir. Jadi air tu bertukar lah. Jadi kalau air sungai, air mengalir. Air yang bertukar, kita menyelam dalam sungai tu, air sungai lalu di anggota tubuh kita, anggota mandi wajib sudah ratus kali sekalipun, tetapi tangan belum ditanahkan lagi, tangan kekal najis mughallazah, dan di tempat yang sama belum lagi terangkat adab besar. Dia gitu. Tak ada ni. Walaupun mandi sungai tu punyalah menyelam dalam sungai, air laju ni, air derah ni, maknanya air lalu di tubuh kita tu bukan puluh dah, 100, 200 dah orang kali. Lalu kita duduk lama dalam sungai tu lah. Sebab apa? Sebab air yang sudah bertukar-tukar. Faham tak ni? Dia kira lalu air di tubuh ni dengan air yang bertukar-tukar tu nah. Faham tak? Kena bilang macam mana? Contoh air pahit ujang samalah. Kalau kita berwuduk, contohnya kita berwuduk, kita ubuh muka bawah pahit sekali, 2 kali, 3 kali. Sekali tu wajib, meniga tu sunat. Sekejap je 3 kalinya. Sebab apa? Sebab air tu yang bertukar-tukar. Jangan pergi faham pelik pula. Ada orang mengajar pelik. Dia ajar macam mana? Selama muka duduk bawah pahit ujang, muka duduk bawah pahit ambil semayang ni, sekali dia kata,
tak akan jadi kali kedua, tak akan jadi kali tiga sunat meniga. Lepas tu nak dia kali kedua ni, kena awak keluar muka daripada bawah pahik tu, masuk semula kali yang kedua, awak keluar balik, masuk semula kali yang ketiga. Karuk gitu. Maknanya selama mana kita diamkan muka kita bawah pahik, dia akan bilang sekali walaupun lama mana. Sebab apa? Sebab kita kena keluar muka daripada bawah pahik, masuk semula, barulah dapat kali kedua. Keluar balik, masuk semula, barulah selesai sunat meniga. Oh, tu ambil mana ilmu gitu. Dia air lain, dia panggil air yang berlari. Dia panggil air yang jari, al-jari, al-ma'ul jari, air yang berlari. Tak sama dengan al-ma'ul raqid, air yang tenang tu lain. Air ini air yang berlari. Maka dengan 3 larian air sudah terhasil 3 kali. Jadi air yang berlari ni macam air sungai, air berlari. Maka berapa kali larian air itu di tubuh kita? 100 kali larian air di tubuh kita sekalipun tidak akan suci najis mughalladh di tangan selagi tidak dibasuh dengan air tanah. Maka di tapak tangan yang sama belum terangkat hadas besar. Ni hak timbul lagi tak teka. Timbul lagi tak teka. Apa teka? Air sudah melalui anggota tubuh tu berpuluh kali lalu, tidak ada pembalut, tidak ada apa, tetapi belum terangkat hadas besar. Dia tanya kita. Sekarang anggota tubuh kita yang mana air sudah lalu, air sudah lari ikut tubuh kita tu berpuluh-puluh kali, dan di anggota tubuh kita tu langsung tidak ada pembalut, tiba-tiba belum terangkat hadas besar. Kenapa? Di tempat tu ada najis yang tidak suci dengan larian air biasa ni, walaupun 1 kali sekalipun. Najis mughalladh. Jadi makna di tangan ni tak ada pembalut. Air sudah lalu 100 kali dah teka dalam kitab. Tak ada pembalut di tangan. Tapi kenapa belum terangkat hadas besar? Sebab ada najis mughalladh. Maka ambil air tanah, kucar air tanah, keruh air tanah. Kita pun ambil air tanah, kita pun siram sekali. Tak ada, siram sekali. Suci tapak tangan daripada najis mughalladh. Faham? Air yang sama mengangkat hadas besar di tapak tangan. Sekarang air tanah kita lalu sekali di atas tapak tangan yang ada najis mughalladh, air tanah tu lalu sekali. Suci tak tapak tangan daripada najis mughalladh? Suci. Air yang sama mengangkat hadas besar di tapak tangan kita. Khilaf tadilah. Imam Nawawi kata beres dah, terangkat dah hadas besar. Dengan air yang sama, air tanah yang sama yang menyucikan najis mughalladh. Pandangan Imam Rafi'i, mana siapa ke satu air 2 guna? Manalah satu air 2 guna mana? Air tanah yang sekali ni menyucikan najis mughalladh, mengangkat hadas besar di tangan. Itu tu perkara lain-lain tu, Ada ni. Dikira air tanah yang menyucikan najis mughalladh ni air mustakmal dah. Guna dah sekali. Takkan dengan air yang sama boleh dapat faedah yang kedua, mengangkat hadas besar di tapak tangan yang sama? Tak boleh. Kena ambil air lain pula, siram semula, mengangkat hadas besar di tapak tangan. Itu pandangan Imam Rafi'i, tapi itu pandangan ta'in, bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad dengan sekali air tu boleh 2 peranan, menyucikan najis mughalladh dan mengangkat hadas besar di tapak tangan. Itu pandangan muktamad, pandangan Imam Nawawi. Kan ada? Pandangan Imam Rafi'i mana boleh? Sebab lain-lain tu. Lain-lain. Lain. Yang pertama nak menyucikan najis mughalladh.
Air itu saja dimustamadah dengan menyucikan haji mughallazah tu. Nak ngangkat ada besar pula dengan air yang sama. Tu pandangan Imam Rafi'i. Lepas tu duk tanyalah pula. Tokanlah air tanah tu boleh mengangkat ada besar. Air tanah tu air mutlak ke tak? Oh, kalau air tanah tu bukan air mutlak, macam mana air tanah boleh menyucikan haji mughallazah? Sebab sama saja syarat air yang digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar sama je dengan air untuk menyucikan najis. Syaratnya air mutlak belaka. Pada ni bukan kata untuk berwuduk mandi wajib je syarat air mutlak, untuk menyucikan najis pun syaratnya air mutlak. Ada. Jadi air tanah tu air mutlak lah dipanggil. Sebab air dengan tanah ni dua perkara yang tidak bercerai tanggal. Kalau bicara asal lah, air dengan tanah dua perkara yang tidak bercerai tanggal. Sebab air mesti berada bersekali dengan tanah. Sebab itulah air yang berubah dengan tanah kekal air itu mutlak. Tiba-tiba tanah tu kita yang bubuh ke dalam air, kekal air mutlak. Sebab itulah air tanah boleh menyucikan najis mughallazah. Sebab air tanah tu air mutlak. Jadi air tanah tu jugalah air mutlak yang menyucikan najis yang mengangkat hadas besar di tapak tangan tadi. Hok cerita tak kena air mutlak tu lah. Orang atau air untuk minum air ni air mineral. Dia pun awak ambil semayang. Allah dia kata tak semayang banyak hari dah dia kata. Sebab apa? Sebab tak ada air dia kata. Yang kawangnya banjir. Lemah dalam air. Tiba-tiba air tak ada untuk berwuduk. Sebab apa? Sebab air banjir air keruh dia kata. Air banjir kan air keruh kan. Jadi tak ada air, dak ambil semayang, dak semayang banyak hari dah. Orang pun atau air mineral untuk minum, dia ambil air semayang. Dia pun kata dak semayang banyak hari dah sebab tak ada air untuk berwuduk. Yang kamu banjir nak lemah tu bukan dalam air. Tapi iyalah air, tapi air keruh. Air tanah, air mutlak lah tu. Dak kena air mutlak. Dah air keruh macam air macam air milu. Air mutlak. Berubah dengan air tanah, air mutlak. Sebab itulah air tanah boleh digunakan untuk menyucikan najis mughallazah. Jadi air tanah yang sekali ni menyucikan najis mughallazah di tapak tangan. Dan air yang satu tu juga dapat faedah yang kedua, mengangkat hadas besar di tapak tangan. Itu pandangan yang muktamad lah. Ada ni. Ni hak berkaitan dengan menghilangkan najis. Itu pandangan Imam Rafi'i, dia letak fardu wuduk, rukun wuduk yang satu lagi. Jadi rukun wuduk pandangan Imam Rafi'inya ada 3. Itu kita tak masyhur lah. Kitab masyhurnya dalam kitab Fathul Mu'in ni ada 2 sahaja. Cuma dalam kitab I'anah sahaja didatangkan juga pandangan Imam Rafi'i, tetapi dinyatakan bahawa pandangan Imam Rafi'i adalah pandangan yang daif, bukan pandangan yang muktamad. Jadi kita balik kepada fardu mandi wajib pertama, niat. Yang mana niat ketika mandi wajib ni adalah menjadi fardu, menjadi rukun jumhur mazhab, melainkan mazhab Hanafi sahaja. Berniat ketika mandi wajib sama juga berniat ketika berwuduk, hukumnya sunat jua. Mazhab Hanafi berniat ketika mandi wajib dan juga berniat ketika berwuduk sunat jua, bukan rukun. Pada ni, ini mazhab Hanafi. Ada orang yang pernah dicerita bahawa selama-lama ni
dia mandi wajib, tak niat mandi wajib. Dia mandi meratakan air tapi tak niat mandi wajib. Dia kata dia tak niat mandi wajib. Dah tak niat mandi wajib, niat mandi apa? Niat mandi. Betul lah kamu mandi. Tapi kamu mandi kerana apa? Kerana berhadas besar, bersetubuh tadi. Dia mandi tak sama dah dengan mandi kerana panas. Dia tak sama dah. Dia bukan mandi kerana tubuh dia berbau. Dia memang mandi kerana tadi dia bersetubuh, dia berhadas besar, dia berjunub. Memang dia mandi itu mandi kerana dia berjunub, kerana dia bersetubuh. Bukan kerana dia panas, bukan kerana dia tubuh berbau. Memang dia mandi kerana dia berjunub, kerana dia bersetubuh. Dan memang dia tahu mandi itu wajib. Dia mandi kerana wajib selepas dia bersetubuh. Tapi tiba-tiba mandi tak ada niat mandi wajib. Wallahu a'lam lah macam mana cerita. Sekarang dia mandi kerana dia bersetubuh tadi. Dan dia tahu selepas bersetubuh memang dia wajib mandi. Ada ni. Bukan dia tak tahu bahawa wajib mandi, bukan. Memang dia tahu wajib mandi. Dan memang dia mandi kerana dia bersetubuh. Tiba-tiba mandi dia tak ada niat mandi wajib. Dah ada niat mandi wajib. Niat mandi. Tu pelik kan? Ada ni. Kalau kita nak cerita dia mandi wajib tak niat mandi wajib ni, hak boleh nampaknya dia tak tahu pun lepas bersetubuh wajib mandi. Tahu nak sabar tau. Dia tak tahu pun wajib mandi, tapi dia mandi sama. Dah. Tubuh panas dia mandi, tubuh berpeluh dia mandi, nak pergi hija dia mandi. Kemudian dia mandi tu tak ada lah niat mandi wajib. Sebab apa? Dia tak tahu pun selepas bersetubuh wajib mandi. Oh, baru mensabar tak mandi tak ada niat. Sebab dia tak tahu pun bahawa wajib mandi. Dia tahu selepas dia bersetubuh dia berjunub, berhadas besar, maka dia wajib mandi. Tapi dalam mandi tu dia tak niat mandi wajib. Tak niat apa kalau dia niat mandi wajib? Itu kata kalau tak niat mandi ni, hak tak tahu pun selepas dia bersetubuh jadi berjunub, berhadas besar, maka berkewajipan mandi, tak tahu. Tapi dia mandi sentiasa. Dia mandi sentiasa. Tapi niat mandi wajib ada ke tak? Memang tak ada. Sebab tak tahu pun wajib mandi. Baru mula sabar. Dia tak niat. Ni dia tahu. Selepas dia bersetubuh, dia berjunub, dia berhadas besar, maka dia wajib mandi. Tapi dalam mandi itu dia tak niat. Tu tak apalah, ikut je lah. Macam dikatakan, tak apalah. Jadi niat ni macam perkara apa niat ni buat kali tau. Niat ni perkara Allah dah siram air sebab apa tu, sebab nak mandi, apa mandi tak bersetubuh, tapi tak ada niat mandi wajib. Dia niat mandi wajib ke, niat mandi nak mengangkat hadas besar ke, niat mandi kerana nak mengangkat hadas janabah bersetubuh tu ke, tak ada niat. Tapi dia tahu bahawa kena mandi. Tak apalah kalau betul-betul tak ada niat. Macam mana? Pandangan mazhab Hanafi, niat ketika mandi wajib hukumnya sunat juga, sama dengan niat ketika berwuduk sunat juga, pandangan mazhab Hanafi. Sebab Nabi kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal disertakan dengan niat. Amal kena ada niat, Nabi kata. Maka amal mazhab Hanafi kata bukan mandi wajib, itu bukan amal. Bukan berwuduk, itu bukan amal. Amalnya apa? Sembahyang. Lepas tu mandi wajib adalah wasilah, tangga untuk pergi kepada amal, iaitu sembahyang. Berwuduk wasilah, tangga nak pergi kepada amal, iaitu sembahyang. Jadi wasilah tak payah niat, amal sahaja wajib niat, iaitu sembahyang. Itu mazhab Hanafi. Mandi wajib wasilah kepada sembahyang, berwuduk wasilah kepada sembahyang.
Menyucikan najis wasilah kepada sembahyang. Menutupi aurah wasilah kepada sembahyang. Menghadap kiblah wasilah kepada sembahyang. Jadi menyucikan najis kena niat ke tak? Tak perlu niat. Menutupi aurah perlu niat ke tak? Tak perlu niat. Menghadap kiblah tak perlu niat. Jadi mandi wajib berwuduk tak perlu niat lah. Itu wasilah, itu bukan amal. Amalnya apa? Sembahyang. Sembahyang kena niat. Itu mazhab Hanafi. Kan ni? Sekarang amalnya adalah sembahyang. Menyucikan najis itu hanya wasilah kepada sembahyang. Menutupi aurah wasilah kepada sembahyang. Tangga. Menghadap kiblat wasilah kepada sembahyang. Sama juga mengangkat hadap besar mandi wajib wasilah kepada sembahyang. Mengangkat hadap kecil berwuduk wasilah kepada sembahyang. Wasilah tak payah niat. Sebab sama saja. Mengangkat hadap besar, mengangkat hadap kecil, suci daripada najis, menutupi aurah, menghadap kiblah, sama saja. Ini wasilah kepada sembahyang. Sembahyang tu amal, maka sembahyang je kena niat. Wasilah tak payah niat. Itu mazhab Hanafi. Jadi kalulah betul seseorang tu memang mandi wajibnya tidak ada niat, mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi, niat ketika mandi wajib, niat ketika berwuduk, hukumnya sunat juga. Kemudian di sini bagi orang yang berjunub, niat mengangkat hadas junub. Bagi orang haid, niat mengangkat hadas haid. Saja aku mengangkat janabah, saja aku mengangkat haid, saja aku mengangkat nipah. Ni cerita khusus seumpama ni. Mudahnya, saja aku mengangkat hadas besar. Hadas besar tu berjunub ke, hadas besar tu haid ke, hadas besar tu nipah ke, kita niat umum, saja aku mengangkat hadas besar. Hak pendek laginya, saja aku mandi wajib kerana Allah. Tu hak paling mudah. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah, ataupun saja aku mandi wajib kerana Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok niat di bawah tu. Au niyatu ada'i fadir rusli, au raf'i hadasin, au taharati anhu, au ada'il ghusli. Banyak sini ni. Boleh juga niat menunaikan fardu mandi. Saja aku menunaikan fardu mandi. Menyingkirkan hadas, menyingkirkan saja. Saja aku mandi kerana mengangkat hadas. Atau niat menunaikan ibadah mandi. Payah ni. Awit taharati anhu, ataupun saja aku bersuci daripada hadas. Saja aku mengangkat hadas, ataupun saja aku bersuci daripada hadas. Jadi terjemah dia, menunaikan fardu mandi itu terjemah pada adai fardhu rusli. Menyingkirkan hadas itu terjemah daripada au raf'i hadasin. Atau niat menunaikan ibadah mandi, au ada'il rusli, ataupun menunaikan mandi. Awit taharati anhu, tidak didatangkan terjemahan dia. Awit taharati anhu, ataupun niat bersuci daripada hadas. Dia gitu. Ataupun niat bersuci daripada hadas. Mana niat saja aku mandi, saja aku menunaikan fardu mandi. Nawaitu ada'a fadir rusli, saja aku menunaikan fardu mandi. Nawaitu ada'a fadir rusli, saja aku menunaikan fardu mandi. Au raf'i hadasin, niatnya nawaitu raf'a hadasin. Kalau hak Arab, nawaitu raf'a hadasin, saja aku mengangkat hadas. Awit taharati anhu, niatnya nawaitu taharata anhu, saja aku bersuci. Nawaitu taharata an hadasin, saja aku bersuci daripada hadas. Au ada'il ghusli,
Nawaitu ada al-husli saja aku menunaikan mandi. Ni bahasa Arab dia payah ni kata. Saja aku mengangkat hadah kerana Allah. Jadi saja aku mengangkat hadah kerana Allah. Hadah ada dua, hadah besar, hadah kecil. Di sini diitlaqkan au raf'i hadasin dengan niat nawaitu raf'a hadasin lillahi ta'ala, saja aku mengangkat hadah kerana Allah. Tapi hadah di sini hadah besar. Tapi kata hadah saja sudah memada. Nawaitu raf'a hadasin lillahi ta'ala, saja aku mengangkat hadah kerana Allah, sudah memada. Tapi disunatkan kita tambah nawaitu raf'a hadasil akbar, saja aku mengangkat hadah besar kerana Allah, itu lebih baik. Tapi kalau niat nawaitu raf'a hadasin, saja aku mengangkat hadah tanpa sebut hadah besar, sudah memada. Tidak mudahnya saja aku mandi kerana mengangkat hadah besar kerana Allah, ataupun saja aku mandi wajib kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak niatnya kita sambung semulalah. Wa kazal ghuslu lis-salah lal ghuslu faqad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.